Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan selamat petang. Semua dah makan? Dah, cik. Okay, terima Dah kasih. cik, saya tengah makan. Okay. Terima kasih sebab masuk kelas saya pukul 2:30 petang ni. Sebelum saya start kelas, saya nak awak isi kehadiran. Nanti saya bagi kat link dekat chat ataupun saya masukkan ke dalam grup WhatsApp kita. Okay, semua nampak link? Nampak, dapat. Okay, nanti isi. Itu saja. Okay, dalam kelas saya, kalau ada apa-apa nak tanya, awak boleh angkat tangan. Ada function angkat tangan tu kan? Kalau apa-apa soalan, awak boleh angkat tangan. Dan masa saya tengah present, awak boleh mutekan awak punya Zoom sebab saya nak fokus saya bagi pencerahan kan. Okay. Semua dah masuk ke dalam kelas saya? Dah masuk dah cik. Okay, semua dah masuk. Okay, pada petang ni saya nak mengajar awak tentang core abilities C03 mengenai kemahiran kepimpinan. Dan tajuk kita pada petang ni iaitu kebolehan kerja berpasukan. So dalam kebolehan kerja berpasukan ni kita ada 4 tujuan. 4 tujuan. Tujuan yang pertama kebolehan kerja berpasukan, yang kedua kerjasama berpasukan, yang keempat kebolehan komunikasi, yang keempat iaitu program latihan dan pembangunan pekerja. So daripada kita punya tujuan ni kita akan dapat tahu apa fungsi dia, apa itu program latihan, dan apa kebolehan yang boleh ditonjolkan dalam komunikasi. So saya nak tanya beberapa soalan. Adakah awak semua tahu pasal program latihan dan pembangunan kerja? Tak cik. Apa dia Ain? Tak cik. Okey. Untuk program latihan dan pembangunan kerja ni dia macam program yang company buat untuk naik tarafkan tahap kita punya pekerjaan. So kita dapat learn ataupun tahu banyak benda dalam program latihan yang syarikat buat untuk kita. So dekat sini untuk tajuk kita pada petang ni, kebolehan kerja berpasukan. Kita akan mulakanlah dengan saya punya slide. Sebentar ya. Saya share slide kat awak semua. Semua dapat nampak slide? Semua nampak slide? Nampak cik. Okay, semua nampak. Okay, saya teruskan. Okay, kita akan belajar mengenai tahap 3, kemahiran kepimpinan. Kebolehan bekerja berpasukan. Saya nak kenalkan diri saya. Saya Nurmil Hakim, boleh panggil saya Encik Hakim. Okay, seterusnya. Okay, ini tujuan yang saya terangkan tadilah. Kebolehan kerja berpasukan, kerjasama berpasukan, kebolehan komunikasi, program latihan dan pembangunan pekerja. Ini 4 tujuan yang kita akan belajar pada petang ni. Okey, yang pertama, pengenalan kebolehan kerja berpasukan. Apa itu pengenalan kerja berpasukan, kebolehan kerja berpasukan? Kerja berpasukan iaitu kerjasama dan atau menyelaraskan usaha bagi usaha bagi pekerja sebagai satu pasukan.
Ni adalah kriteria-kriteria yang perlu ada untuk dapatkan kebolehan kerja berpasukan. Yang pertama iaitu pengurus yang bertanggungjawab. Maksud sini kita kan sebagai contoh, kita sebagai pekerja, kita mempunyai pengurus seperti manager ataupun kita punya ketua dalam kita punya jabatan tu. So pengurus tu adalah pengurus yang bertanggungjawab supaya pasukan kita dapat jalankan kerja dengan baik. Okay, seterusnya pelan kerja yang sistematik. So pelan kerja sistematik ni diuruskan oleh pengurus dan pengurus akan terangkan apa skop kerja dan pelan kerja kita supaya kita semua pekerja faham apa tugas dan kerja yang perlu dilakukan oleh setiap pekerja tersebut. Pelan kerja sistematik ni pun banyak faktor yang kita boleh huraikan. Sebagai contoh, waktu kerja. Selain tu skill dan kebolehan pekerja masing-masing, apa yang dia kelebihan dia ke arah ke mana, so kita boleh bagi kerja tu ke pekerja tersebut. Kebolehan kerja berpasukan juga iaitu sekumpulan pekerja yang mampu mengambil tanggungjawab untuk menguruskan kerja mereka. Satu pasukan kerja urus sendiri ialah kumpulan kecil pekerja yang bertanggungjawab untuk mengurus dan melaksanakan tugas teknikal yang membekalkan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan luar ataupun dalam. So pasukan pekerja ni ada pasukan pekerja yang menguruskan sesuatu pekerjaan untuk pelanggan luar ataupun dalam syarikat sendiri. Okay, kriteria yang ketiga iaitu komunikasi yang baik dapat diterapkan. Komunikasi ni adalah macam kita berbincang. Kita buat perbincangan antara satu sama lain. So dalam perbincangan tersebut, kita dapat kata putus, kita dapat idea. So banyak benda yang kita boleh memberi. So dalam komunikasi yang baik ni yang dapat diterapkan kalau kita menggunakan sistem kerja sebagai perpasukan. Okey, ini adalah kebaikan dan kelemahan kerja sebagai perpasukan. Okey, kita tengok pada kebaikan dahulu kan. Okey, untuk kebaikan, setiap individu kumpulan dapat menyumbang untuk mendapat dan menerima komitmen. So dekat sini kalau kebaikan kita bekerja sebagai pasukan ni, kita dapat memberikan sumbangan dan penerimaan pekerja-pekerja lain dan memberikan komitmen kepada pasukan tersebut. So pekerja-pekerja dapat bekerja dengan baik dalam pasukan. Okay, yang kedua, ahli pasukan sentiasa menilai secara kritikal pemikiran di salah satu sama lain. Maksudnya kita dapat menilai seseorang tu dan memikir macam mana nak backup dia, macam mana nak uruskan ataupun nak tolong dia kalau dia mempunyai masalah. Okay, yang ketiga, dapat meningkatkan kepuasan bekerja dan memerlukan kepuasan seperti keperluan untuk pergabungan. So kebaikannya dapat keputusan bekerja ni kita dapat kalau kita mempunyai berpasukan, kita bekerja dalam berpasukan, so kita dapat bekerja dengan dalam mood yang baik. So kita puas dengan kerja kita, so kita tak ada stres dekat tempat kerja. Okay, kelemahannya pula kumpulan dan pasukan sering bercakap terlalu banyak tetapi terlalu sikit bertindak. So dalam kerja sebagai berpasukan ni, kalau kita berkomunikasi terlalu banyak, so kerja pun tak jalan. Macam itulah dia punya sikit situasi. Desakan ke arah pematuhan taraf prestasi dan tingkah laku yang boleh merosakkan organisasi. Sikap sebahagian ahli yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam persekitaran. So dalam perpasukan ni kita mempunyai ramai. Kita berhubung dengan ramai. Lebih daripada 2 dalam pasukan kita. So kat sini dia boleh menunjukkan tidak ada seseorang tu dia punya
personality yang macam tu. Dia tidak menunjukkan kesungguhan dalam kerja dia. Yang terakhir, untuk kelemahan mencetus konflik dalam kumpulan. So kalau kita dah jumpa ramai orang, so setiap manusia ni mempunyai pelbagai perangai. So ada dan pelbagai masalah yang dia lalui pada hari tu. So dia mahu cetuskan konflik dalam kumpulan. Okey, seterusnya ini adalah ciri-ciri pasukan yang berkesan. Okey, dalam ciri-ciri pasukan yang berkesan ni, yang pertama, keahlian. 2 atau lebih individu yang bekerjasama ke arah matlamat yang sama. So ini yang saya katakan berpasukan. So kumpulan kerja kita 2 ataupun lebih individu yang bekerja di bahagian kita, dan kita menuju ke arah yang matlamat yang sama, iaitu menyiapkan kerja yang ditugaskan. Okey, yang kedua yang iaitu organisasi sosial. Organisasi sosial pula organisasi sosial pula membentuk kumpulan yang aktif berunding. So kita kita masih berkomunikasi. So dalam berkomunikasi tu kita dapat membentuk kumpulan yang aktif dan untuk berunding. Contohnya ada macam masalah kan. So kita bersosial dengan pekerja-pekerja kita. Dengan kita punya pengurus. So kat sini terbentuklah kumpulan yang bersosial. Okey, yang ketiga, matlamat bersama. Okay. Matlamat bersama. Matlamat bersama ni kita dalam satu pasukan ahli berbincang untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai contoh, kalau dalam kita punya pekerjaan tu memerlukan peralatan tak cukup. So dekat sini kita berbincang untuk mendapatkan kata putus untuk kita belikan barang tu. So kita boleh beritahu kat kita punya pengurus dan pengurus boleh bagi tahu dekat management untuk beli ataupun adakan peralatan tersebut supaya kerja kita mudah. Yang keempat, saling bergantung dalam kalangan ahli. So ahli akan berjaya hanya jika bekerjasama. So kalau kita berpasukan, kita akan bantu antara satu sama lain. Jika orang ni memerlukan pertolongan, kita boleh bantu dia. So dekat sini kita tak ada seorang-seorang. So setiap manusia mempunyai pelbagai kemahiran. So kalau pekerja yang pertama ni kemahiran dia lain, yang kedua ni kemahiran dia lain. So kalau dia dalam satu pasukan, so kerja yang azalinya dia dapat dilaksanakan dengan bagusnya, dengan baiknya. Okey, seterusnya poin yang kedua, kerjasama berpasukan. Okey, kerjasama dalam perpasukan. Semua pasukan tempat kerja mempunyai pekerja yang memiliki elemen-elemen bersama-sama, bekerjasama dan mereka memiliki pelbagai kemahiran. Ni yang contoh yang saya bagi tadi. Setiap individu dia ada kemahiran-kemahiran yang tertentu. So orang ni kemahiran ni, kerja kedua kemahiran ni. So kalau kita bekerja dalam satu pasukan, kita dapat melakukan tugasan tu dengan baik. Ni kolektif dan kontraktif. Apa itu kolektif? Kolektif tu adalah elemen kerja dalam membentuk dan mengembangkan idea bersama-sama. Dalam kompetitif, elemen kerja yang menerapkan persaingan yang sihat antara kumpulan yang untuk hasil yang memuaskan. So ini kolektif dan kompetitif, elemen kerja dia. Ini adalah pasukan pelbagai fungsi. Satu pasukan yang mempunyai kepakaran yang berbeza bagi menyelesaikan tugas. Pelbagai kepakaran dalam satu pasukan digabungkan untuk melakukan kerja untuk membangunkan produk. Ni fungsi lah kita berpasukan. Seterusnya pasukan-pasukan maya. Pasukan-pasukan maya ni macam kita tengah dalam berhubung dalam Zoom. So
So kita melakukan discussion penerangan dalam sistem yang ada sekarang ni. So secara spesifikasinya pasukan maya ni adalah beberapa pasukan atau sekumpulan kecil menjalankan kerja menggunakan peralatan komunikasi elektronik tanpa urusan bersemuka. So kita tak berkumpul semuka. So mungkin Syamimi dia jauh, Azmi dekat jauh. So dekat sini kita boleh berjumpa dekat dalam sistem elektronik yang sedia ada sekarang. Okey, yang ketiga iaitu kebolehan berkomunikasi. Okey, komunikasi yang berkesan. Komunikasi yang berkesan ialah berkomunikasi yang dapat menjelaskan idea sendiri. So kalau kita dalam satu pasukan, kita boleh menjelaskan idea-idea untuk penambahbaikan yang akan datang. So dekat sini kita dapat, kalau macam contoh satu kumpulan tu ada 5 orang, so kita akan dapat 5 idea. So kita boleh pilih mana idea yang terbaik untuk memajukan kita punya company ataupun syarikat. Yang kedua, meluahkan perasaan mereka. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain. So dekat sini kalau dah ada 5 idea, kita boleh tengok, kita boleh huraikan satu-satu idea mana yang paling bagus dan dapat mendengar pendapat orang lain. Okey, yang keempat iaitu latihan dan pembangunan pekerja. Okey, ini tujuan bagi program latihan dan pembangunan kerja. Ini yang saya terangkan daripada awal tadi, program latihan dan pembangunan kerja. Okey, tujuan dia untuk meningkatkan meningkatkan keupayaan pekerja dan keupayaan organisasi. Program latihan dan pembangunan organisasi boleh diberi tumpuan kepada prestasi individu dan prestasi pasukan. Okey, dekat sini kita boleh nampak kalau kita sebagai pekerja. Okey, saya contoh saya sebagai pekerja, saya join program latihan untuk naikkan saya punya tahap skill yang saya ada. So latihan ni disediakan oleh company untuk kita pergi kepada latihan dan kita dapat lebih banyak ilmu atas kerja kita. So dekat sini kalau pekerja sendiri mampu lebih daripada apa yang dibelajar, banyak pengetahuan, pekerja itu banyak pengetahuan. So organisasi ni keupayaan organisasi ni lebih tinggi. So tiada banyak masalah yang berlaku dalam company tu, dalam organisasi tu. So dekat sini juga dia boleh tertumpu pada prestasi individu tu sendiri dan kerja sebagai dalam pasukan tu. So dekat sini kita boleh tengok pekerja tu boleh pergi jauh ataupun tak, ataupun kita boleh tengok kan dia ada sijil, dia pergi pada latihan, so dia ada banyak sijil, so dia berkemahiran, so dia boleh jadi sebagai, mungkin boleh naikkan pangkat, boleh naikkan gaji. So itu lebih kepada individu pekerja. Prestasi pasukan ni pula, kalau dalam pasukan tu kita melengkapi satu sama lain dan kita buat satu tugasan tu dengan baik, masuk di situ pasukan tu boleh melakukan tugasnya. So dalam keupayaan organisasi tu tak ada apa masalah yang berlaku atas tugasan tersebut. So semua yang berjalan ada dengan lancarnya. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh tanya sekarang sebelum saya teruskan. Buat sementara ni tak ada, Cik. Okey, semua faham. Azmi, okey tak tu? Azmi? Okey, Cik. Oh, Alhamdulillah. I Melo. Hai Melo ya. Okey, dekat sini Cik. saya nak teruskan dengan kertas penerangan. Saya nak edarkan kertas penerangan. So dekat sini ada kertas penerangan. So awak boleh scan QR code dan saya ada bagi masa dalam 2 minit untuk awak baca. Lepas daripada 2 minit saya ada satu
ujian kefahaman yang saya nak bagi. Tak banyak pun dia punya soalan. Mungkin ada 3 soalan melalui Quizzy. So, saya nak awak semua siap sedia dengan handphone untuk scan QR code dan kita buat sekarang. Lepas daripada pembacaan kertas penerangan ni. Faham? Okey. Awak boleh scan dan tengok kertas penerangan ni. Okey, jam saya dah tunjuk dah habis 2 minit. Okey, kita nak teruskan dengan Quizzy. Okey, semua dah ready dengan handphone masing-masing? Dah cik, tak sabar nak Dah, jawab. Cik. Okey, Saya dah sedia untuk jawab. okey, sekejap ya. Saya sharekan. Okey, semua nampak? Nampak cik. Nampak. Okey, nampak ya. Azmi ready, Azmi? Ready. Yes. Okey, nak kod ke QR code? Saya nak kod. Ni kod ni. Mana-mana pun boleh cik. Okey, dekat sini ada kod, ada QR code. Awak boleh scan. Nombor kod dia 800-384. Ya, Sekejap cik. cik. Sekejap, saya ada problem. Okey, boleh Syamimi. Okey, saya dah boleh join dah. Okey. Ya, cik. Ya, cik. Okey, suara nak masuk. Ya, cik. Okey, semua dah masuk. Ya, cik. Azmi tak masuk lagi. Belum, cik. Ya, cik. 800-384. Ya, cik. Ya, cik. Azmi boleh ke? Ya, Okey, boleh, cik. Dah masuk. Tak nampak tu. Okey, saya start Hanan.
Okay, kita tengok siapa menang. Okey, tempat pertama Hanan, Mimi dan Khairul. Tahniah. Teruk tu Ain tu. Siapa tu? Siapa cik Ain tu? Ain tu dia pelakon tu. Okey, jawapan kita tengok. Teruk tu dia. Kosong. Jangan hasut-hasut kat sini. Okay, Maaf, Cik. Sabar semua sabar. Are you Okay. confused? Ya, betul. Tak apa, saya akan terangkan satu-satu soalan. Okey, soalan yang pertama itu kebaikan bagi kerja pasukan. Untuk kebaikan tu iaitu kita dapat sumbangan setiap individu. Sebab kita dalam pasukan ada individu-individu dia. So kita dapat sumbangan. Yang lain tu bukanlah kebaikan. Itu adalah kelemahan. Okey, yang kedua iaitu ciri-ciri pasukan. So ciri-ciri yang 4 saya terangkan tadi tu, dia adalah salah satu. So ciri-ciri dia saling bergantung. Yang ketiga, Yang ketiga, elemen penting yang diterapkan dalam kerjasama pasukan. So dekat sini dia ada kompetitif. Kan tadi saya ada bezakan kompetitif dengan kuantitatif. Itu. Okey, terima kasih. Sebentar ya. Saya nak saya nak edarkan awak kertas tugasan. Nanti kertas tugasan ni awak kena baca dan hantar kepada saya. Okey, nampak kertas tugasan ni? QR code dia? Nampak, Cik. Okey. Dah boleh scan dah. Okey, awak boleh scan, awak boleh baca dalam kertas tugasan ni. Dan saya nak awak semua macam mana? Okey, saya bagi masa. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 3.10. Saya bagi masa awak sampai pukul 5 petang ni, awak boleh hantar kertas tugasan. Dia tak banyak soalan pun. Ada soalan objektif dan subjektif. So, awak boleh rujuk kertas penerangan dan awak hantar dalam GC, Google Classroom kita supaya saya dapat semak dan saya akan beritahu pada keesokan harinya. Okey, untuk kelas saya itu saja yang untuk petang ni itu saja. Kemahiran kepimpinan, kebolehan berpasukan. So kita akan tajuk pembelajaran yang akan datang iaitu kemahiran kepimpinan. So dalam kemahiran kepimpinan ni awak kena saya dah ada bagi slide dekat dalam GC, so awak boleh baca dulu ataupun tunggu saya baca nanti saya present. So untuk petang ni semua dapat tahu mengenai kerja dalam pasukan iaitu dan kebolehan berkomunikasi dan program latihan pembangunan. Apa itu program latihan pembangunan yang boleh, apa tujuan program latihan tersebut. Okey, saya tangguhkan kita punya kelas petang ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab join petang ni. Nanti kita jumpa pada esok hari. Jangan lupa siapkan tugasannya. Baik. Baik, Cik. Terima kasih, Cik. Kita semua dapat hadiah tak? Nanti claim hadiah dekat dalam kelas. Okey, terima kasih Cik, semua. tunggu, Cik. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih, Cik. Sama.